Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersambung untuk video kali ini. Saya akan tunjukkan kepada anda semua tutorial untuk menggunakan Microsoft Word pada tahap asas. Tapi sebelum tu kita kena tahulah apa sebenarnya fungsi Microsoft Word. Antaranya ialah untuk kita membuat laporan, minit mesyuarat, atau kita nak simpan data selain daripada Excel, kita simpan ke dalam Word. Dan dalam masa kita nak buat surat, kalau untuk guru-guru ada yang nak membuat soalan atau membuat jawapan dan sebagainya di dalam Microsoft Word. Ianya sebenarnya senang dan mudah untuk difahami, cuma bergantung kepada anda semua untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam Microsoft Word. Okay, untuk Microsoft Word yang saya gunakan ni ialah pada tahun 2016. Sebenarnya tak ada banyak beza antara 2016 ke atas atau bawah daripada 2016 untuk Microsoft Word ni. Cuma dia punya paparan agak berbeza sedikit. Yang lama memang paparannya lama lah. Cuma yang baru akan telah diimprove oleh Microsoft dari masa ke semasa. Okay, sekarang apa yang berada di depan anda ni, kalau kita tengok dekat depan ni, home ni, sebenarnya dekat sebelah kiri ni, biru ni, kita akan tengok file-file yang kita pernah simpan sebelum ni. Tapi sebab kita tak ada, jadi dia tak paparkan. Sama dengan bawah ni, untuk resend dia ada paparkan kat bawah ni. Dan sekarang ni kita pilih ke new, sebab kita nak buka satu blank document atau dokumen kosong untuk kita explore apa yang ada kat dalam tu. Sekarang ni kita pergi ke new. Tapi sebelum tu, tengok dekat template dekat bawah yang telah disediakan oleh Microsoft Word, di mana ada bermacam-macam dokumen yang kita boleh pilih saja untuk isi. Antaranya resume, kalau mereka yang nak cari pekerjaan. Kalender, tinggal isi saja apa detail-detail yang kita nak untuk kita buat aktiviti seharian. Lepas tu, dan macam-macam resume, boleh buat brochure sebab dia sediakan template, cuma kita masukkan saja apa data-data yang kita nak. Antaranya surat, cover letter, event brochure, sijil pun ada dia sediakan. Ini semua bergantung kepada kita nak pilih yang mana. Tapi apa yang kita nak highlightkan pada hari ini untuk fungsi-fungsi asas Microsoft Word yang saya nak tunjuk kepada anda. Jadi kita akan masuk ke blank document. Okey, sekarang ni paparan yang ada kat depan anda ni blank document untuk Microsoft Word, di mana kita kena tahu apa sebenarnya fungsi-fungsi setiap tab yang berada di atas di Microsoft Word ni. Tapi saya akan terangkan dengan ringkas dan mudah untuk anda faham. Okey, kalau kita tengok dekat kanan kita ni, dekat sini, ni kita boleh scroll dokumen kita daripada atas ke bawah. Yang dekat bawah ni, dekat bawah ni kita akan tengok muka surat pertama atau muka surat kedua dan muka surat seterusnya daripada berapa muka surat yang ada. Lepas tu ini yang kita tekan ni, ini dipanggil cursor. Dekat bawah ni kita boleh zoom dokumen kita sama ada kita nak tengok dengan lebih jelas, dengan lebih dekat, atau kita nak zoom bagi nampak paparan dia jauh sedikit. Lepas tu kita ada mode pembacaan, sama ada mode printing, mode website kalau kita publish ke website. Okay, kalau kita tengok dekat atas, tab dekat atas ni, ini ada tab untuk menu save, kita ada undo, kita ada redo. Cuma undo dengan redo kita tak boleh guna sebab kita tak buat apa lagi. Lepas kita tengok dekat home ni, kita ada menu untuk boldkan tulisan, italic tulisan, sengitkan, kita nak underline tulisan tersebut. Lepas tu kita ada untuk besarkan tulisan, kecilkan tulisan, hanya tekan ni saja. Tapi kita boleh pilih juga besarkan tulisan atau kecilkan tulisan di sini. Kita ada bermacam-macam font yang Microsoft sediakan untuk anda gunakan. Itu bergantung kepada design anda sendiri yang anda mahukan.
kita boleh sama ada kita nak tukar ayat tersebut sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, sepenuhnya dalam tulisan besar atau tulisan kecil, atau campur-campur untuk huruf depan saja. Kita boleh letak poin-poin dekat sini untuk laporan kita atau untuk dokumen kita. Kita boleh alignkan kita punya dokumen sama ada di tengah atau di kiri atau di kanan. Kita boleh adjust spacing. Ini semua nanti akan kita akan pergi dengan lebih lanjut bila kita akan mulakan dokumen apa yang kita nak buat dokumen. Cuma pada hari ini akan terangkan secara asas dulu lah beberapa perkara. Lepas tu dekat sini kita boleh highlightkan, sekiranya kita buat table, kita boleh kuningkan table lebih kurang saja macam Excel. Lepas tu kat sini kita ada bermacam-macam format untuk tajuk. Find ni kita boleh cari perkataan. Sekiranya kita ada banyak perkataan karangan dalam satu muka surat, kita nak cari perkataan makan, kita cuma search saja dekat sini, find makan, nanti dia akan carikan untuk kita. Okay, sekarang kita nak masuk ke contoh pertama untuk kita aplikasikan semua perkara ke atas menu atas ni, tab atas ni, supaya anda faham. Okay, jap. Sebelum tu kita pergi lagi ke tab seterusnya. Dekat sini kita boleh masukkan table, kita boleh masukkan page baru. Yang ini nanti tahap sederhana akan diterangkan. Kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan pelbagai bentuk yang kita nak letak. Kita boleh letak smart art, iaitu macam turutan infografik. Kita boleh ambil screenshot, kita boleh buat chart, online video, kita boleh text box, kita boleh letak muka surat, header dengan footer, kita boleh adjust. Ini nanti akan diterangkan. Kita ada pelbagai design untuk dokumen kita. Kita boleh buat dokumen kita sama ada landscape atau portrait dan sebagainya. Okay, jadi kita akan teruskan. Okay, sekarang kita nak letak satu ayat yang akan menunjukkan apa fungsi kegunaan menu yang dekat atas ni, supaya kita lebih faham fungsi-fungsi ni untuk kita aplikasikan pada kita punya dokumen. Okay, sekarang kita nak buat laporan minit mesyuarat AJK Kampung XYZ. Okey, kita zoom sikit. Okey, sekarang ni apa yang ada di depan anda, kita nak tukar font dia. Tukar font dia dulu kepada Arial lah. Arial. Okey, ini untuk font. Kita besarkan font tersebut. Okey, sekarang ni kita dah ada satu tajuk untuk laporan minit mesyuarat AJ Kampung XYZ. Okey, ni cara nak zoom lain. Anda tekan button control dekat keyboard, anda gerakkan saja roda dekat mouse anda tu, tanpa perlu tekan bawah ni. Sekarang kita dah ada tajuk laporan minit mesyuarat AJK Kampung XYZ. Sekarang kita tadi dah adjust besar atau kecil, kita adjust benda ni pula. Ni kita akan besarkan, atau ni kita akan kecilkan. Jika tengok dekat sini, laporan huruf besar L minit mesyuarat ni kita nak bagi besar juga. Jadi supaya dia nampak tajuk, di mana setiap tajuk ni kita nak huruf permulaan dia huruf besar. Kita cuma highlight saja. Kita pergi dekat sini, iaitu change case. Kita tekan capitalize each word. Okey, nampak ada perubahan dekat sini. Selain daripada itu, kita nak semua huruf besar pula, kita pilih balik. Kita tekan uppercase.
uppercase, bukannya uppercase. Aduh. Okey, kita nampak semua huruf besar. Sekarang kita nak semua huruf kecil pula. Okey, macam ni. Tapi kita nak setiap huruf tu besar, huruf permulaan ni, sebab dia tajuk kan, capitalize each. Okey, XYZ ni kita besarkan sebab nama kampung. Maaf. Okey, laporan minit mesyuarat HK Kampung XYZ. Lepas tu kita tengok ada features lain. Tadi ni kita boleh boldkan tulisan kita, tak nampak sangat, jadi kita bagi calibrate dulu. Okey, kita bold, kita nak italickan, kita nak sandingkan tulisan. Okey, lepas tu kita nak buat tajuk tu dalam bentuk garis. Kita nak ini kalau kita nak cancel lah, nak nampak kita cancel sesuatu perkara tu. Lepas tu dekat sini ada features di mana kita boleh tulis sesuatu tu huruf kecil dekat atas atau huruf kecil dekat bawah, atau sesuatu perkataan, sesuatu huruf tu dekat atas atau bawah. Contohnya macam ni, XYZ kuasa 2. Okey, macam tu kita tak nak guna lah. Okay, dekat sini kita boleh highlightkan kita punya tulisan warna kuning atau warna merah. Kita pilih dulu. Kita pilih warna merah dan sebagainya. Jadi kita stop dulu, stop highlighting. Kita tak nak highlight pun. Okey, lepas tu kita boleh tukar tulisan kepada warna lain, kepada warna biru, oranye, hijau. Lepas tu tulisan kita ni berada di kiri, dan sebab dia tajuk, kita nak letak dia ke tengah. Kita tukar align ke tengah. Okey, ke kiri kanan pun boleh, better ke tengah lah. Okay, lepas tu yang ini kita tak boleh nak tunjuk lagi sebab tak ada spacing. Sebab kita belum masuk ke info seterusnya, kepada detail seterusnya. Nanti saya akan tunjuk. Okay, kat sini ada point, di mana kita boleh letak point-point, ataupun kita boleh letak point tapi menggunakan icon saja. Sekarang laporan minit mesyuarat XYZ. Kita masukkan data seterusnya. Contoh, okey, sekarang kita tukar ke kiri. Kita nak letak details laporan tersebut. Kita tukar dulu dia punya size nombor sebab ni bukan tajuk. Tarikh 18 Januari 2024. Okey, tarikh, masa 5 petang, tempat Dewan Serbaguna Kampung XYZ. Okey, sekarang kita tengok tarikh, masa dan tempat. Dia punya titik bulletin dia ni tak seragam. Ada yang tarikh ni ke depan sangat, masa ke belakang sangat. Tempat pula ni titik bulletin dia ke depan sangat. Jadi kita nak bagi dia nampak seragam dan kemas. Apa perlu anda buat? Kita pergi cursor kita kat sini, kita buang. Lepas tu dekat keyboard anda tekan perkataan tab. Okey, masa pun kita tekan tab. Okey, tempat ni dah jauh sangat kan. Kalau kita tab, kita tak boleh jauh lagi kan. Jadi kita adjust yang dekat atas pula. Kita tab lagi yang kat atas. Masa kita tab lagi, tempat kita tab lagi. Okey, macam ni kita enter. Okey, macam ni. Sekarang kita dah ada tarikh, masa dan tempat untuk minit mesyuarat, untuk mesyuarat yang telah dijalankan. Okay, sekarang kita akan guna features untuk ni,
spacing, line and paragraph spacing. Kita highlight kan. Kita nak tengok sama ada kita boleh buat dia nampak jauh, jarak baris antara tarikh, masa dan tempat. Kita boleh tengok dekat sini. Bila kita gerakkan, dia akan berubah. Dan sama dengan line spacing option. Kita nak ubah antara dia nak ke tengah ke alignment dia, atau nak spacing dia nak lagi lebih lagi. Macam tu. Ni ada paparan dia preview kat bawah ni. Itu bergantung kepada kesesuaian anda sendiri. Lepas tu kita juga boleh pilih point. Boleh jadikan dia sebagai list dengan kita pilih dekat sini. Okey. Ataupun kita ada ikon lain yang kita nak. Kita minat ikon peta, kita tekan peta. Okey, tapi kita tak nak lah untuk letak ikon-ikon ni. Jadi kita pergi undo dekat atas ni. Undo lagi. Okey, inilah. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada anda semua contoh kalau kita nak buang semua format untuk tajuk tersebut. Bila kita dah letak bold, dah letak italic atau underline atau format-format yang lain dekat dalam kita punya teks, kita boleh tukar saja. Sekejap kita bagi. Okey, sekarang dah ada format. Dah ada 3 format dekat tajuk ni. Kita cuma tukar saja untuk dia kembali kepada asal dengan sekelip mata, macam kita buka Microsoft Word tadi pada awalnya. Okay, kita cuma pilih clear all formatting. Okay, dan dia sudah kembali seperti asal kita buka Microsoft Word tadi. Okay, tapi kita tak nak macam ni lah. Kita nak dia kembali macam tadi tajuk tu. Kita undo. Okey, dah tajuk dah kembali seperti asal. Lepas tu bila anda tengok dekat bawah ni, Word ada memberitahu kita punya huruf kita punya perkataan ada 21 perkataan dalam dokumen kita. Jadi apa gunanya perkataan ni? Ni untuk kalau mereka yang membuat karangan atau membuat report yang memerlukan perkataan spesifik. Contoh nak 100 saja perkataan. Nanti bawah ni kita akan boleh tengok, boleh nampak sama ada perkataan kita dah terlebih 100 atau tidak. Dekat sebelah ni kita ada nampak juga Malaysia, iaitu saya buat format untuk dokumen kita ni dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya okey, ini nanti tahap seterusnya akan diterangkan. Sebenarnya asalnya Microsoft Word ni dia akan tertera untuk format dalam bahasa Inggeris, tapi saya dah ubah dalam bahasa Melayu. Nanti cara untuk mengubah dia balik ke bahasa Inggeris atau kembali kepada asal nanti saya akan tunjuk pada video seterusnya. Seterusnya kita juga boleh copy and paste atau cut ayat atau perkataan tersebut. Contohnya kita pilih saja perkataan kita pilih saja ayat Dewan Sebergunakan Port XYZ. Lepas tu dekat kiri atas kita ada cut, copy and format printer. Okay, jadi kita nak cut untuk ayat ni, kita cut. Okay, sekarang dah cut kan. Okay, sekarang kita nak paste kat mana-mana. Kita tekan paste saja dekat sini. Okay, paste dekat mana saja yang anda nak. Tu kalau nak guna tab dekat atas lah. Tapi sebenarnya boleh kita guna Ctrl C dengan Ctrl V. Di mana Ctrl X dengan Ctrl V dekat keyboard. Caranya anda pergi ke keyboard anda highlight yang mana anda nak cut, anda tekan Ctrl, jangan lepas, anda tekan X dan anda paste semula kat bawah ni, Ctrl, jangan lepas, tekan V. Okey, siap. Okey, pada video akan datang saya akan post untuk penerangan seterusnya yang lebih lanjut untuk Microsoft Word dalam channel saya.
Jadi terima kasih di atas masa anda. Sekian, terima kasih.